Because we don't feel the need to, Johnny. Just remember all the good the purge does. We'll be fine just like always. No worries, okay? This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Umi dan rakan-rakan yang disayangi. Saya dan kumpulan saya dari kumpulan 3 akan menceritakan cabaran kehidupan berdasarkan sekularisme. So, sekularisme ni dia bukan sekadar fahaman yang memfokuskan aspek duniawi macam kehidupan duniawi, tetapi sebagai program falsafah pemikiran yang cuba mentafsir realiti dan kebenaran. Berpolarisasi manusia macam alam, agama, makna dan peranan manusia berubah daripada fahaman berasaskan agama kepada fahaman berasaskan fahaman rasional semata-mata. Sekularisme ni dalam pengertian di atas adalah sangat berbahaya kepada manusia dan telah pun membawa kepada kerosakan yang dahsyat kepada susunan kehidupan manusia, malah kepada alam semesta. Ia juga telah meletakkan manusia sebagai satu-satunya pihak berkuasa ke atas alam semesta, menggantikan peranan Tuhan bagi membolehkannya melakukan sesuka hati terhadap alam yang dilihat tidak lebih daripada sesuatu perbuatan yang boleh dianggap sebagai pendewaan manusia. Saya akan menjelaskan dulu maksud The Purge. Dikawal oleh bapa pengasas baru Amerika untuk mengekalkan kadar jenayah dan pengangguran yang rendah sepanjang tahun. Jadi kerajaan telah memperkenalkan The Purge ni dalam masa tempoh 12 jam tahunan, di mana semua tindakan yang menyalahi undang-undang termasuk membunuh, kecurian, rogol dan sebagainya menjadi sah. Cerita ini memberi tumpuan kepada keluarga Sadent yang merupakan antara orang kaya yang dilindungi. Semua berjalan lancar pada malam The Purge tu, sehingga seorang lelaki ini berlumuran darah di jalan menjerit meminta tolong untuk menyelamatkan dia. So anak lelaki Sadin membuka pintu keselamatan. Bayangkan time tu dah tertutup and The Purge dah start. Anak dibuka pintu keselamatan tu. Ia membawa sekumpulan hilis UP ke pintu mereka menuntut lelaki tersebut, atau mereka akan memecah semua pintu keselamatan dan membunuh semua orang di dalam. So kemudian apa jadi? Secara mengejutnya, keluarga Sadin memilih untuk menyelamatkan lelaki tersebut dengan terpaksa bertarung nyawa membunuh semua kumpulan yang kejam tadi. Hampir semua keluarga Sadin akhirnya terselamat pada malam itu. Tetapi selepas bertarung dengan mengejut dengan jiran yang nak membunuh diorang pula, akhirnya Sadin mati, tetapi dia mati demi menyelamatkan orang asing tersebut. So itulah pengakhiran cerita The Purge ni. Sangat-sangat best. Jadi Nurin, apa perbandingan kerajaan berasaskan prinsip dan Islam pula? Jom kita dengar. Boleh Maira. Mari sini Nurin ceritakan tentang perbezaan antara kerajaan berasaskan prinsip Islam dan juga kerajaan sekularisme. Perbezaan yang pertama adalah dari aspek sumber bagi kedua-dua kerajaan. Seperti yang kita tahu, agama Islam ini merupakan agama yang syumul, atau erti lainnya, Islam merangkumi semua aspek kehidupan dunia dan akhirat. Oleh itu, Allah SWT, dia telah turunkan kitab Al-Quran sebagai kitab panduan buat hamba-Nya. Kerana isi kitab Al-Quran ni, dia telah merangkumi segala aspek kehidupan seperti akidah, syariah dan juga akhlak. Sementara itu, kerajaan sekularisme pula bersumberkan logik akal manusia dan juga ajaran barat. Contohnya, kalau ada permasalahan yang timbul dalam kerajaan sekularisme ni, mereka akan selesaikan isu tersebut dengan rasional manusia ataupun pemerhatian mereka. Kalau isu itu selesai buat sementara waktu, mereka akan fikirkan lagi jalan yang lain. Yang seterusnya adalah dari aspek keadilan. Prinsip kerajaan Islam adalah sentiasa menegakkan keadilan serta keamanan pentadbiran negara. Di dalam satu firman Allah SWT, Allah SWT telah memerintahkan semua pentadbir atau pemimpin ini untuk berlaku adil tanpa mengira apa jua keadaan. Contohnya, jika isu tersebut berkait dengan kaum kerabat kita ke ataupun berkait dengan perbezaan taraf sosial. Allah SWT juga telah melarang umat Islam dari membiarkan kebencian dalam diri kita tu terhadap seseorang untuk mempengaruhi layanan yang kita berikan kepada mereka
atau mempengaruhi kita untuk tidak berlaku adil atau menegakkan kebenaran. Berbeza pula dengan kerajaan sekularisme yang membenarkan penipuan dan tindasan. Contohnya, dulu pada zaman kerajaan diktator Mustafa Kamal, agama Islam kita ni disekat sehabis-habisnya dengan zalim disebabkan didikan sekular dan ajaran barat yang nak buang dan tutup peranan Islam dalam mentadbir dan menjalani kehidupan seharian. Okey, yang terakhir adalah perbezaan dari aspek membuat keputusan. Bagi kerajaan Islam, mereka ni mengamalkan konsep syura dan mengambil kira pandangan agama. Rasulullah SAW telah memperkenalkan dan melaksanakan majlis syura ni melalui sistem perundingan, perbincangan dan juga nasihat. Setiap keputusan adalah hasil dari mudzakarah. Sistem ini dijalankan sebab Allah SWT kan telah menegaskan supaya para pentadbir ataupun pemimpin untuk menjaga keamanan dan keharmonian sesebuah negara. Sekularisme pula berprinsip bebas menolak campur tangan agama dan tak perlu berbincang dalam membuat keputusan sebab mereka semua ni fikir semua orang bebas dan berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Lebih-lebih lagi mereka yang berpangkat tinggi. Kita boleh nampak kan beza prinsip ini kerana sekularisme ini lebih cenderung untuk bertindak melulu, manakala prinsip Islam yang berbincang, mengambil nasihat dan pandangan pula mempunyai lebih idea yang bernas, kreatif dan inovatif. Sekarang, Nuri nak serahkan kepada Sofia untuk terangkan kepentingan kerajaan berasaskan prinsip Islam. Terdapat beberapa kepentingan kerajaan berasaskan prinsip Islam yang kita dapat pelajari dan sedari daripada filem The Purge. Salah satunya ialah kita dapat memupuk perpaduan sesebuah negara. Sebagaimana Islam menitik beratkan kedamaian hidup individu, baik fizikal maupun mental, Islam juga menggalakkan keharmonian sosial dan kedamaian bersama melalui sistem kehidupannya. Ini agar semua manusia dapat menjalani kehidupan di dunia dengan aman dan damai tidak kira bangsa. Konsep kesamarataan dalam Islam mesti diasaskan atas hakikat bahawa penciptaan manusia yang terdiri daripada pelbagai etnik, kaum dan keturunan adalah hakikat kehidupan yang harus diterima oleh setiap manusia. Seterusnya ialah membasmi kes jenayah. Apabila dikaitkan dengan filem The Purge, jelaslah bahawa sesebuah kerajaan itu akan menjadi kacau bilau dengan kes jenayah yang amat tinggi seperti membunuh, merompak, aktiviti haram dan banyak lagi. Dengan adanya undang-undang dan syariah Islam, sesebuah negara tersebut dapat mengelak kes-kes jenayah dan kekejaman daripada berlaku. Hal ini juga dapat menolak kebencian kepada orang lain. Ini menunjukkan bahawa akidah Islam dapat membimbing manusia kepada iman yang sebenar di samping menenangkan jiwa dan iman manusia. Selain itu, prinsip Islam juga dapat mengekalkan kesejahteraan di kalangan masyarakat kerana boleh melahirkan sikap bertolak ansur, berkasih sayang dan hormat menghormati terhadap satu sama lain. Kesempurnaan Islam dari segi akhlak dapat dilihat pada penetapan tata cara muamalah dan garis panduan menjaga hubungan dalam keluarga, jiran tetangga, masyarakat Islam atau bukan Islam dan makhluk lain termasuk alam sekitar. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk berkenal-kenalan dan diperintah untuk menjaga perpaduan dengan berpegang kepada ajaran Islam sebagai pegangan untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Akhir sekali, perkara ini juga dapat menjamin kestabilan politik di sesebuah negara. Kestabilan politik, jurang ekonomi, integriti, memerangi rasuah dan mengukuhkan badan kehakiman boleh membantu kerajaan mendapat penghormatan antarabangsa. Keharmonian politik dalam negara adalah penting dalam membentuk sesebuah negara yang aman dan makmur serta menyemai nilai perpaduan dalam diri masyarakat. Kita akan mempunyai pendekatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui sistem politik yang berprinsipkan agama Islam. Hal ini kerana kepimpinan negara adalah tanggungjawab agama yang besar yang harus dipikul oleh kerajaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah akan membentangkan bahagian implikasi pemerintahan langkah mengekalkan ketamadunan kerajaan berasaskan prinsip Islam. Yang pertama adalah mengamalkan amalan syura. Sebagai contoh untuk dikaitkan negara-negara Malaysia, konsep syura iaitu perbincangan antara pemerintah dan rakyat dapat dilihat melalui sidang Dewan Rakyat dan sidang Dewan Undangan Negeri. Wakil rakyat akan menyampaikan mesej rakyat yang diwakili dalam usaha menegakkan keadilan dan kebenaran untuk mereka semua. Kedua adalah dengan melantik pemerintah yang soleh dan amanah. Pelantikan pemerintahan sebagai pemegang amanah hendaklah memiliki ciri-ciri baik bagi melaksanakan kewajipan pemerintah untuk menguatkuasakan hukum syarak, melarang melakukan kerosakan sekeliling. Pemerintah juga dipertanggungjawabkan dalam setiap tindak tanduknya serta melarang mengangkat orang bukan Islam sebagai pemerintah tertinggi di sesebuah kerajaan kerana kepimpinan dan Islam tidak dapat dipisahkan. Memandangkan tujuan penciptaan manusia sendiri adalah untuk menjadi khalifah yang akan memabrukkan dunia ini. Syarat untuk mencapai keadilan adalah dengan memastikan amanah itu diserahkan kepada ahli yang betul. Pemerintah atau rakyat harus melalui proses pilihan raya dan melantik mereka yang benar-benar layak menjadi pemerintah. Menetapi ciri pemerintah yang mempunyai pengetahuan di dalam pelbagai bidang, mampu melaksanakan amanah dengan baik dan ikhlas untuk menjawat amanah dalam pemerintahan. Walaupun hak untuk mengundi ini tidak dimasukkan di dalam bahagian perlembagaan persekutuan, namun hak mengundi ini adalah hak asasi seorang warga negara dan perlembagaan yang memberikan secara nyata hak ini. Terakhir dalam bahagian implikasi adalah panduan pemerintahan berasaskan pada ajaran Al-Quran. Pemerintahan berbentuk tamadun dari segi kebendaan, kerohanian tertaluk kepada ajaran Al-Quran yang membina sebaik-baik kerajaan kerana mengamalkan pemerintahan yang sangat adil, ideal dan realistik. Hal ini adalah kerana Al-Quran ialah sumber ajaran Islam yang utama dan perlembagaan hidup yang syumur dalam menjamin kesejahteraan alam sejagat, lagi-lagi pada zaman sekarang. Beralih pula kepada faktor berlakunya pemerintahan berprinsipkan sekularisme. Pertama ialah pengaruh budaya barat. Penjajah barat akan sedaya upaya menjajah anak negara sebelum mendapatkan sesebuah negara, terutamanya bagi negara yang berpegang kuat kepada agama juga budaya tempatan. Hal ini sedikit sebanyak berkait rapat dengan taktik mereka untuk menjadikan para umat Islam lemah dalam memahami konsep dan prinsip Islam yang menyeluruh, mempengaruhi cara pemikiran para umat Islam bahawa Islam itu hanya atas dasar nama semata-mata. Oleh itu, barat mengamalkan dasar sekularisme dan liberalisme dalam pemerintahan, kaedah penguasaan ilmu agar kepentingan ilmu sebagai alat tamadun Islam tidak didominasikan lagi selepas kejatuhan negara dan empayar Islam dahulu seperti yang mereka mahu. Isi kedua pula adalah kekurangan ilmu pengetahuan pemerintahan berasaskan Islam. Punca berlakunya kekurangan ilmu pengetahuan pemerintahan berasaskan Islam boleh dikaitkan dengan banyak aspek seperti keruntuhan nilai moral di dalam diri seseorang umat Islam disebabkan oleh pengaruh yang barat yang telah banyak dibawa masuk menerusi aktiviti sosial seperti hiburan, kesenian dan berbagai lagi budaya mereka yang berjaya melalaikan kita. Selain itu, boleh juga dikaitkan dengan perbezaan mazhab yang digunakan di dalam setiap negara Islam yang telah merosakkan kepercayaan utama dalam Islam. Ini harus diberi tumpuan lebih kepada para pemerintah dalam mempraktikkan ilmu-ilmu dan kemahiran mereka agar tidak bercelaru dalam prinsip pemerintahan berasaskan Islam. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi yang terlalu pesat dan penggunaan pelbagai peralatan elektronik dan peranti secara meluas oleh setiap generasi telah membawa kepada kelalaian kepada umat Islam. Justru ramai anak muda juga adalah golongan yang tidak terkecuali daripada merasai tempias lendakan perkembangan teknologi yang banyak memberi impak kepada kehidupan mereka. Perkembangan ini telah mempengaruhi banyak terhadap kelahiran sekularisme di dalam kalangan masyarakat Islam di negara Islam pada masa kini. Jadi sudah sampai kita di pengakhiran dan sebagai pengakhir ucapan, cabaran hidup pemikiran sekularisme ini dari segi kefahaman sekularisme ini adalah satu fahaman yang bertujuan untuk memesongkan manusia daripada agamanya dengan menekankan alam dunia. Pada masa yang sama, amalan sekularisme adalah salah satu bahaya yang dikira terbesar yang semestinya boleh merosakkan akidah dan kita perlulah menjauhi dan memerangi sehingga akal umbi. Sekian daripada saya dan juga kumpulan saya. Terima kasih kerana mendengar.